Allahumma taf alaina wa tawassil alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah ya Tuhan kami tanpa la ilmu illa amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okay, semua dah makan ke ni? Baru nak makan. Dah makan? Sudah. Dah, Dah mandi belum ni? dah. Lagi Right. Dah mandi dah? Ada yang tak mandi, ada yang pura-pura dah mandi kan, boleh juga kan, orang tak tahu pun, bukan bau pun orang tak tahu. Okay. Alright, so hari ni kita nak masuk tajuk pertama iaitu bola dan jujukan. Okay, saya nak awak semua ada buku galus dengan awak. Okay, dah ada buku galus dengan awak? Make sure Ada. dah ada buku galus, alat tulis, Dah. semua dah ready dah dekat atas meja. Okay, dah. Okay, siapa yang tak ada buku galus boleh gunakan apa-apa buku nota, apa-apa buku latihan ataupun kertas kosong pun tak ada masalah. Okay, janji ada tempat yang awak nak catat ataupun tulis lah. Okay. Alright, jadi hari ni kita nak masuk tajuk yang pertama untuk tingkatan 2 iaitu pola. Okay, Syafi'i tanya muka surat berapa? Okay, buka buku galus muka surat pertama. Okay, kita baru nak masuk tajuk. Alright? Okay, dah. Boleh cikgu mula dah 41 orang. Okay, so tajuk kita hari ni ialah pola dan jujukan. Okay, first awak kena tahu pola tu apa. Apa itu pola? So, pola ni kalau kita tengok dia punya dia punya definisi di situ, pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor ataupun objek. Okay, the key point is corak. Okay, awak ingat corak je. Okay, pola itu adalah corak. Corak ni maksudnya kalau kita tengok yang pertama tu menambah 5 kepada nombor sebelumnya. Maksudnya daripada negatif 2 nak pergi 3, tambah 5. 3 nak pergi 8, tambah 5 lagi. 8 nak pergi 13, tambah lagi 5. Jadi dia ada corak di situ, dia ada pattern dekat situ. Maksudnya dia punya pattern apa? Menambah 5 kepada nombor sebelumnya. Kalau kita tengok, ni urutan nombor. Urutan nombor ni awak dah jumpa daripada sekolah rendah lagi. Alright? Cuma sekarang ni kita nak upgrade sikit lah. So untuk yang ni kalau awak tengok 82 nak pergi 72, nak pergi 62, dia adalah tolak 10. Setiap kali nak tukar urutan nombor tu dia tolak 10. Tolak lagi 10, tolak lagi 10. Jadi dia punya pattern ataupun dia punya pola ialah menolak 10 daripada nombor sebelumnya. Sampai situ faham Dia adalah pola. Pola ni dia ada pattern. Alright. Untuk pola ni kelas, untuk pola ni dia ada 3 cara untuk awak tulis pola. Yang pertama, yang pertama cara nak menulis pola ni ialah dengan menggunakan nombor. Yang kedua, dengan perkataan. Dan yang ketiga, menggunakan ungkapan algebra. Right. Biasanya yang nombor 1 dan nombor 2 tak ada masalah. Nombor 1 dengan nombor 2 ni biasanya tak ada masalah. Senang je pelajar nak faham. Cuma yang ungkapan algebra ni biasanya pelajar rasa macam susah sikit. Tapi kita ada teknik. So don't worry, kita akan belajar benda tu. Alright? Jadi, menulis pola dengan nombor ni sebenarnya macam mana? Contoh awak tengok yang ni dia tolak 10 kan. So dia punya cara menulis pola dengan menggunakan nombor, awak hanya perlu letak ni je. Contohnya pakai nombor ni, tolak 10 ke ataupun tambah 2 ke. Itu contoh-contoh menulis pola dengan menggunakan nombor.
Maksudnya kita letak simbol, lepas tu letak dia tu tambah berapa, dia tu tolak berapa. Okay. Ya Hakim, cikgu ungkapan dan sebutan algebra lain. Yes, betul. Itu nanti kita explain. Alright. Okay, nombor 2. Okay, menggunakan perkataan. Macam ni kita nak tulis pola ni tapi pakai perkataan. Iaitu ialah ayat yang di atas ni. Kalau awak nampak, okay, nampak kan ayat yang ke atas ni. Menolak 10 daripada nombor sebelumnya. Maknanya kalau dalam soalan dia suruh awak bagi tahu pola, kalau dalam perkataan ni contoh dalam perkataan. Awak tulislah ayat ni. Okay, kalau dia suruh tulis dengan nombor, yang ni. Yang ni menggunakan nombor. Okay, yang ungkapan algebra kejap lagi saya akan explain. Okay, setakat ni faham ya? Okay, faham kan? Alright. So, okay. Cuma sedikit tips daripada saya. Kalau awak perasan, okay, sekiranya pola itu dia suruh menambah. Okay, menambah ni awak perasan tak dia punya words dekat sini? Menambah 5 kepada. Tapi kalau kita sebut tolak, kita guna words daripada. Biasalah kalau menambah mesti kita nak tambah kepada apa. Okay, tapi kalau kita nak tolak, mesti tolak something daripada apa. Okay, so word untuk menambah, okay, ataupun menambah ni kita guna kepada. Okay, tapi kalau menolak kita guna words daripada. Tapi tu tak penting sangat lah. Biasanya dalam exam kita akan tengok awak punya ayat yang paling penting ialah ada tulis menambah 5. Okay, awak nak tulis nombor sebelumnya ke apa ke, kadang-kadang lain sikit ayat awak tu is okay. Okay, biasanya kita tengok keyword dia ada pelajar menulis menambah ataupun menolak. Alright, okay. Kemudian, okay, kalau tadi awak tengok urutan nombor yang tambah ataupun tolak. Okay, sekarang kita pergi kepada kalau awak tengok ni mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Okay, pola yang sebelah kanan tu pula membahagi nombor sebelumnya dengan 4. Okay, so ini ialah cara menjawab menggunakan perkataan. Kalau nak guna nombor, just tulis darab 3 sahaja. Nombor, dengan menggunakan nombor paling senang. Okay, tapi kalau dia suruh menggunakan perkataan, awak buat ayat sikit lah. Yang penting ada perkataan mendarab berapa. Itu keyword dia. Okay, yang dia highlightkan dekat sini, awak perasan tak warna biru ni mendarab 3. Ini adalah keyword penting. Alright. Perkataan yang daripada dengan semua tu awak boleh adjust mengikut ayat bahasa Melayu awak lah. Janji pemeriksa faham. Alright, setakat ni okey Alright, kemudian pola ni juga tak semestinya nombor. Okay, awak jangan salah faham. Oh, pola je mesti nombor. No. Okay, untuk pola, okay, dia mesti sama ada nombor ataupun objek. Okay, objek, gambar rajah, okay, bentuk-bentuk geometri. Okay, so dalam bila kita ada pola ni tak semestinya nombor. Right, so biasanya untuk soalan yang macam ni biasanya dia suruh awak lukis, dia suruh awak kira berapa objek yang nak ditambah selepas urutan yang ketiga contoh. Alright, so kita tengok, kalau kita tengok urutan gambar rajah ni, kalau awak perasan ni asal dia kan, asal dia ni je. Okay, so ini ialah asal dia. So yang urutan yang kedua, dia tambah apa? Dia tambah yang ni. Tahu tak? Dia tambah lagi satu segitiga yang ni. Alright? Okay, lepas tu urutan yang ketiga, dia tambah lagi apa? Dia tambah lagi yang ni. Okay. So sebenarnya bila kita tengok, okay, dia tambah berapa bilangan biji pula, batang mancis. Setiap kali dia berubah tu, dia tambah lagi 2 batang mancis. Okay. So yang urutan yang ketiga, yang keempat ni kita tambah lagi, nampak tak, dia tambah lagi 2. Okay. So pola dia apa? Menambah 2 batang mancis kepada corak sebelumnya. Alright. Paling penting sekali kalau
tulis menambah 2 batang macis pun kira okey. Alright. Itu dia punya keyword lah. Okey. Setakat ni faham Okey. Next. Okey. Nombor genap, nombor ganjil. Okey, tahu tak apa nombor genap dengan nombor ganjil? Boleh beza? Nombor genap ni apa? Dalam sifir 2. Contoh. Afiq Iqbal. Cuba sebutkan nombor-nombor genap. 2, 4, 6, 2, 8. 4, 6, 8 kan? Okey. Kalau nombor ganjil pula, Arif? 1, nombor 3, 5, 7. Good, nice. Okey, kalau cikgu pergi jauh sikit, 49. Ainul Mardia. 49 tu ganjil ke genap? Ainul Mardia? Okey, Hakim jawab. Okey, Auni jawab. Boleh, tak ada masalah. Apa dia Auni? Kalau 49 tu ganjil ke genap? Nombor ganjil. Yes, good. Nombor ganjil. Kalau cikgu sebut 98. Ganjil ke genap? Genap. Genap. Kita tengok yang belakang, okey? Kita tengok yang belakang. Contoh 98, kita jangan tengok 9 tu, kita tengok 8 tu. Alright? Okey. So, awak dah tahu beza. So, bila awak tahu siapa genap, siapa ganjil, senang je untuk membezakan urutan nombor genap dan nombor ganjil ialah kalau nombor tu semua. Awak tengok yang ni kan? Semua ni nombor genap. Okey, jadi dia adalah urutan nombor genap. Kalau yang ni, semua urutan tu nombor ganjil. Jadi, dia adalah urutan nombor ganjil. Okey? Alright, yang ni tak semestinya. Kadang-kadang dalam satu urutan nombor dia boleh jadi ada nombor genap, ada nombor ganjil. So dia tak semestinya. Okay, cuma kebetulan kalau urutan nombor tu semuanya genap, kita boleh panggil urutan tu sebagai urutan nombor genap. Okay, right, ni tak penting sangat lah bagi saya. Okay, daripada apa yang saya cerita tadi, okay, ini adalah benda yang awak perlu ingat. Okay, iaitu pola tu adalah corak. Itu keyword yang awak kena ingat. Okey. Saya ada sedikit tips nak bagi tahu awak. Okey, contoh kita dapat nombor kan. Okey, urutan nombor. So macam mana kita nak tahu dia ni menambah ke, menolak ke, mendarab ke, bahagi ke? Sebab dalam matematik kita belajar 4 operasi. Iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, saya nak tanya awak. Apa operasi yang menyebabkan nombor tu makin lama makin besar? Makin lama makin besar? Makin lama makin banyak? Apa operasi yang menyebabkan nombor makin besar? Ilyasa. Boleh jawab? Auni dah jawab. Okey. Darab dan juga apa? Apa yang menyebabkan nombor tu lagi besar? Ada 2. Tambah. Darab dan juga tambah. Yes, good. Apa yang menyebabkan nombor tu makin lama makin kecil, makin sikit. Okey, apa yang menyebabkan nombor tu makin kecil? Bahagi dan tolak. Yes, good. Ada 2 operasi. Jadi di sini bila awak dapat soalan, contoh. Awak tengok sebelah kiri. 2, 4, 6, 8, 10. Awak nampak urutan dia menaik ke menurun? Menaik. Okay. So, bila urutan nombor menaik, maknanya nombor tu jadi lagi besar. Okay, nombor tu jadi lagi besar. Jadi bila nombor tu makin lama makin besar, kita dah tahu dah. Ini tak mungkin tolak, tak mungkin bahagi. So, semestinya bila awak nampak menaik, okay, awak ingat ni je. Sama ada tambah ataupun darab. Okay? Alright. Kemudian, okay, kalau kita tengok kat sini, okay, menaik berapa ni? Okay, daripada 2 nak pergi 4, nak kena tambah ke darab agak-agak? Macam mana nak tahu? Yes, Muaz pandai, semua dah pandai, tak payah saya ajar kan? Okay, so 2 nak pergi 4 ni, kita kena tambah 2. Yang ni nak pergi sini tambah 2 juga. Jadi pola dia, apa kelas pola dia boleh bagi saya tak? Menambah 2. Menambah 2. Ada yang dah bagi jawapan dah. Okay, good. Menambah 2 kepada nombor Alright. sebelumnya. Ada yang bagi jawapan dalam perkataan, ada yang bagi jawapan dalam nombor. Good. So maknanya awak dah faham. Okay. Cuba kita tengok pula yang di bawah ni. Okay. 2, 10, 50, 250. Okay. Kita nampak yang ni menaik ke menurun kelas?
Naik. Dia menaik. Tapi macam mana kita nak fikir? Ini tambah ke darab? Darab Kita dah 5. tahu ni kalau Darab menaik ni. 5. Pandai. Kalau kita menaik ni dia sama ada tambah ataupun darab. Cuma kita tengok, awak tengok dia punya nombor ni makin lama dia punya perubahan dia tu terlalu ekstrim. The word is extreme. Bila awak nampak perubahan nombor yang terlalu ekstrim, kalau awak perasan yang tambah tu dia sikit-sikit. Perubahan dia tidak ketara. Yes, good Hakim. Bila perubahan tu terlampau ketara, dia mungkin ialah menggunakan operasi darab 5, darab 5, darab 5. Good. Alright. So sama juga apabila urutan nombor menurun. Kalau kita tengok yang ni, dia menurun. Ekstrim ke tak ekstrim? Ekstrim ke tak ekstrim? Tak. 30, 23. Jadi apa pola dia kelas? Apa pola dia? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Tolak. Yes, tolak 3. Kalau dalam perkataan menolak 3 daripada nombor, awak tulis penuh saya tulis short. Nombor sebelumnya. Boleh faham? Alright. Kalau yang bawah tu 300, tiba-tiba jadi 100, dia drop tu terlalu ekstrim, terlalu ketara sangat drop dia tu. So apa agak-agak dia punya pola untuk yang ni? Of course dia menurun, dia tak mungkin tambah, Bahagi tak 3. mungkin darab. So kalau ekstrim, dia adalah bahagi. Bahagi berapa ni kelas? Bahagi berapa? 3. Yes, bahagi 3. Sini pun bahagi 3. Alright, jadi pandai masing-masing. Jadi kat sini kita boleh tulis pola dia apa? Darab 3. Sini ialah pola dia bahagi 3. Mendarab 5. Alright. Kalau awak dah pandai, buka muka surat. Saya nak awak buka muka surat 1. Buku galus. Jom kita sama-sama buat yang ni. Nombor 1. Siapa nak bagi jawapan? Saya nak Aina Sofia boleh. Nombor 1 ni, apa pola dia? Surat 1, buku galus. Ramai yang jawab. Aina Sofia tak ada mic ke? Cikgu. Ada. Yang Boleh tu Aina. tambah 5 tambah 5. Kena buat macam tu juga Tak perlu sebenarnya. Ini jalan kerja kita. Macam ni kan. Awak nak tulis macam ni kan. Ini sebenarnya awak saja tulis saja untuk make sure kan. Tapi untuk pola, cukup sekadar tulis apa? Apa tadi Aina? Tambah? Tambah 5. Kalau awak nak buat daripada perkataan pun boleh. Awak perasan tak dia punya soalan untuk soalan ini, nyatakan pola bagi setiap urutan nombor yang berikut. Sekiranya dalam soalan dia tak sebut menggunakan perkataan, menggunakan nombor, dia tak spesifik. Jadi awak boleh guna nombor ataupun perkataan, tak ada masalah. Kalau awak nak guna perkataan boleh, nak guna nombor pun boleh. Tapi kalau dia memang spesifik, dia cakap sila berikan pola urutan nombor yang berikut menggunakan perkataan. State dekat situ, jadi awak kena ikut arahan soalan. Tapi kalau dia tak state, awak boleh guna sama ada menggunakan nombor ataupun perkataan, tak apa, tak masalah. Alright. Nombor 3. Kita tengok menaik ke menurun ni? Soalan nombor 3 ni. Menaik ke menurun? Nampak macam nombor tu makin besar kan? 3, 7, lepas tu 19. Tapi bila dia negatif, sebenarnya lagi besar nombor negatif, lagi kecil nilai dia. Jadi ini adalah menurun. So kalau menurun sama ada tolak ataupun bahagi. Jadi yang ni apa dia punya urutan dia ni? Menolak 4.
daripada Menambah nombor sebelumnya. Okey, tolak 4. Bagus. Menolak 4 daripada nombor sebelumnya. Dia yang bagi ayat full. Bagus. Good job. Okey. Seterusnya nombor 5. Saya nak Syasha. Syasha. Ni apa Syasha? 4 jadi 12 jadi 36. Kita nampak ini dia macam menaik. Okey, menaik ni sama ada 2 je. Darab ataupun tambah. And then awak kena tengok ekstrim ke tak ekstrim. Nampak macam ekstrim, betul tak? Jadi 4, 12 lepas tu kan dia mencanak naik 100, 324. Okey, so Syasha apa jawapan dia? Syasha ada mic tak? Kalau ada mic boleh buka. Headset ni, seat plus ni. Ya Syasha? Tak dengar sayang? Darab 3. Yes, good. Mendarab 3 kepada nombor sebelumnya. Ataupun awak just boleh tulis darab 3. Alright? Okay, yang terakhir sekali. Saya nak Danish. Okay. Agak-agak ni menaik ke menurun ni? Menurun. Menurun. So menurun Bahagi ni, 3. yes, ada 2 je. Sama ada bahagi ataupun tolak. So kita tengok kat sini memang ekstrim 900. Lepas tu jadi 300. Jadi makin lama makin kecil, terlalu ekstrim. Okay, sangat ketara. So pola dia ialah membahagi Nombor 3. membahagi nombor 3. sebelumnya. Yes, kepada nombor sebelumnya. Good. Finish. Okay, next kita pergi yang seterusnya. Okay, tadi awak dah faham apa itu pola. Apa saya cakap keyword untuk pola? Apa keyword untuk pola? Corak. Corak. Keyword untuk pola. Yes, corak. Corak. Okay, in English, pattern. Alright. Sekarang kita nak faham pula, apa pula jujukan ni? Kalau tadi pola ialah corak. Kalau jujukan ni apa pula? Okay, kita tengok mesti tahu di atas tu. Suatu urutan nombor disebut jujukan apabila urutan nombor itu mempunyai pola. Maksud di sini, kalau satu urutan nombor tu, dia ada pattern, dia ada corak. Maksudnya semua tambah 6, semua tambah 6. Macam awak tengok contoh ni kan. Jadi bila dia ada pola, dia ada corak dekat situ, bermakna dia adalah jujukan. Nampak dia tulis, maka urutan nombor itu ialah jujukan. Okay, so the keyword is bila ada pola, maksudnya dia adalah jujukan. Tapi, tengok contoh yang bawah. Kejap tambah 3, kejap tambah 1, kejap tambah 2, kejap mungkin tolak 10. Macam dia tak ada corak kat situ, cacah marba. Okay, so pola, tak ada pola dekat situ. Jadi bila tiada pola, maka urutan nombor itu bukanlah jujukan. Boleh faham dekat sini? Maksudnya, Faham. maksudnya Boleh. Boleh faham? boleh. 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 Ya, maksudnya apa? Maksudnya kalau tak ada pola, bukan jujukan. Kalau ada pola, surat 1 tu 1, 3, 5, 7 kan? So, yang sebelah kanan ni saya nak awak buat sebagai homework. Okay, sebagai homework. Boleh? Boleh tak? Boleh. Catat dekat buku awak tu. Soalan 2, 4, 6, 8 sebagai homework. Okay, nombor 1. Kejap. Yang ni saya tak nak. Yang ni saya nak awak buat homework yang soalan nombor 1 dan juga nombor 3. Tapi saya nak awak bincang dengan saya soalan nombor 2. Okay, jom kita tengok. Soalan nombor 2. Ada pola tak dekat sini guys? Ada pola ke tak? Kita tengok. Ada pola tak? Ada. Ada. Apa pola dia? Kalau yang cakap ada tu, apa pola dia sebenarnya? Makin lama makin mengecil sebenarnya. Ni menurun. So kalau menurun, tolak ataupun bahagi. Okay, kalau kita tengok sini, dia tak ekstrim sangat. Okay, 96 nak pergi 99 tu sikit je beza dia. So siapa boleh bagi tahu saya pola dia? 3 rasanya. Mengerti 3. Tolak 3. Tolak 3. Yes, tolak 3. Semua ni tolak 3. Sini ke sini, tolak 3. Sini ke sini, tolak lagi 3. So maknanya dia ada pola kan? Jadi dia jujukan ke tak?
Jujukan. Ya, okey, Jujukan. dia adalah jujukan. Alright? Boleh faham? Yes, kalau tak ada pola baru jujukan. Okey. Nombor 4. Awak tulis tak ni? Sambil-sambil bincang dengan saya. Soalan yang kita dah bincang sama-sama, make sure awak tulis dah siap-siap dah dalam buku galus tu. Siapa yang tak ada buku galus, boleh ni. Dan saya dah bagi dalam Google Classroom, saya dah bagi dalam bentuk PDF untuk satu bab ni. So sebenarnya siapa ada printer boleh print. Kalau tak ada, awak boleh salin dalam buku tulis. Nak salin dalam buku tulis, cukup sekadar awak tulis soalan je. Okay. Tak payahlah nak cantik-cantik sangat kotak-kotak macam ni, tak payah. Homework, Shimei, homework yang ni soalan 1 dengan 3. 2 dengan 4 buat dengan cikgu. Okay, nombor 4. Apakah Bukan. pola? Ada pola tak kakak ni? Ada. Ada pola tak? Tak ada. Ada. Tolak Cikgu 5. dengar ada yang cakap ada yang tak tolak, ada yang kata ada. Tolak apa? Menolak 5. Menolak 5. 5. Lepas tu kat sini pun menolak 5. Nampak macam ada pola, betul tak? Tak ada Kalau rasanya. awak ni stop sampai sini, sabar. Tak macam tak ada kan? Okey. Mula-mula nampak macam ada, betul tak? Tolak 5. Tapi dekat last tu, okey, awak perasan tak daripada 18 nak pergi 22 ni tolak berapa kelas? 4. Tolak 4. So pesanan saya, bila awak nak check untuk nombor itu ada jujukan ataupun tidak, dia adalah jujukan ataupun tidak, make sure buat sampai habis. Sebab kadang-kadang, katakanlah awak dalam exam kan, awak stop sampai sini je. Awak check 2 tu je kan, awak dah macam terus, okey ini adalah jujukan. Sebab awak nampak, memang tolak 5. Macam ada jujukan, tapi macam ada pola. Tapi sebenarnya, last kali tu, dia ubah pula. Okey. Jadi, dekat sini dia tiada pola, maka bukan jujukan. Boleh faham? Okey. Boleh. Dah. Okey, Afiq ikut cikgu bila bincang soalan 2 minggu lepas. Sabar saya nak kena kejar ni. Tu mungkin saya akan buat rakaman video kod yang nanti. Okey. Alright, sekarang kita nak lengkapkan jujukan nombor. Okay, nak lengkapkannya maksudnya kita nak sambung. Next ni, okay, sebutan nombor tu selepas 27 ni apa? Okay, alright. Nombor 1, okay, siapa boleh bagi tahu saya selepas 27, apakah nombor seterusnya? 33. Okay. Umi suruh buat kerja, bukan duduk dengar Umi cakap back apa. Daripada 15, Yang bulat besar pola mesti beli babah. Muaz tolong offkan mic. Boleh? Okay. Daripada 15 nak pergi 21, 21 nak pergi 27. Naik kan? Alright, so Ilyasa dah bagi jawapan. Dia kata tambah 6. Jadi the next lepas 27 ni apa? Jawapan dia kelas. 33. Yes, 33. Lepas tu kelas? 39. 39. Betul? Okay. Lepas tu? 45. 45. Okay. So yang ni saya tahu. Student saya semua pandai-pandai. Jadi ini semua buat sebagai homework. Sampai satu dah buat. 2, 3, 4. Sikit je. Boleh? Tandakan kat situ. Boleh, HW. cikgu. Homework. Okay. Siapa yang tak ada buku, don't worry. Saya akan post benda ni dalam Google Classroom. Nanti awak boleh tengok yang mana sebenarnya cikgu suruh buat homework. Don't worry. Okay, jangan risau. Okay, next. Okay, now. Okay, sekarang ni tadi, lama yang kita dah belajar dalam setengah jam tadi, kita dah belajar pola tu apa, corak. Kita dah belajar jujukan tu apa. Kita dah tahu nak tentukan pola. Okay, sekarang, okay, yang ni dah. Yang ni pun dah. Okay, kita nak pergi yang ni. Yang pelajar tak suka sangat, yang pelajar rasa macam susah. Okay, sebenarnya dia ada teknik. Okay, jom kita mula.
So, okay, sekarang kita nak menulis pola menggunakan ungkapan algebra. So, untuk menggunakan ungkapan algebra ni biasanya pelajar dengar je algebra tu macam dah, apa benda ni kan, macam susah kan. Okay, so dia ada tips. Okay, so tips dia, okay, first, step pertama, cuba tengok menaik menurun. Menaik. Menaik, Menaik. menurun. Okey, menaik. So kalau menaik sama ada darab ataupun tambah. So daripada 3 nak pergi 7, 7 nak pergi 11, apa dia punya pola? Apa ni? 4. 4. Tambah 4. Tambah 4. Okey. Sebelum Tambah 4. Tambah 4. Kan kalau kita tengok semua ni adalah tambah 4. Jadi kita tulis dekat bawah ni. Okey, pola dia ialah tambah 4. Okey. Now saya nak ajar macam mana nak menulis pola menggunakan ungkapan algebra. Okay. So cara dia ialah, okay, mula-mula awak tulis Tn. Okay. Ni saya tulis nota dulu Nombor pertama. Okay, lepas tu pola. Awak boleh salin kat buku. Lepas tu n tolak 1. Okay, lepas tu mesti mention sikit. N itu bermula dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Okay, saya akan explain. Sabar. Okay. So nombor pertama. Pola. Okay. Alright. So, dah ready Okay. Kita dah tahu dah tadi. Kita tulis, okay, ini cara nak tulis dalam ungkapan algebra. So Tn tu ialah sebutan awak. Okay, sebutan tu maksudnya, contoh macam 3 ni kan. 3 ni sebutan pertama. 7 ni sebutan kedua. 11 ni adalah sebutan ketiga dan seterusnya lah. Okay, so Tn ni kita tak tahu. Okay, kita tak tahu N ni kita nak letak berapa dulu. Okay, so sama dengan, okay, nombor pertama ialah yang ni. Awak tengok dekat senarai nombor tu. Ni nombor pertama betul? Okay, jadi awak letak ni. Okay, nampak tak ni? Nombor pertama. So nombor pertama dalam jujukan ni ialah 3. Lepas tu, apa dia punya pola? Awak tengok pola dia. Ni kan pola kan? So pola kita dah cari awal-awal tadi. So pola dia tambah 4. Belakang tambahkan n tolak 1. Boleh? Okay. Boleh faham? Boleh cikgu. Okay. Boleh. Jadi, contoh. Contoh Kita check. Okay. Awak tengok 23 ni sebutan ke berapa? Ni sebutan ke-4, ni sebutan ke-5, yang ni sebutan ke-6. Okay, kita check. Betul tak? Kalau T6, okay, 3 tambah 4. Okay, lupa mesti mention n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Okay, so ini kita punya pola dengan menggunakan ungkapan algebra. So kita nak test tadi 3, okay. N ni, kan ni N kan? So letak 6 tolak 1. Okay. Okay. 6 tolak 1 berapa kelas? 3. 6 tolak 1, 5. Okay. 5. So 5 darab 4, 20. Tambah 3. So dapat 23. Betul tak sebutan ke-6 kita 23 kelas? Nampak ni? Betul. Yeah, betul. Okay. So, apa function menulis pola dengan menggunakan ungkapan algebra ni adalah sebenarnya bila awak tulis nombor dalam ungkapan algebra ni, dia punya kelebihan ialah kalau soalan tu dia tanya awak, berikan sebutan ke-100. Ke-100 je nak kau, takkanlah awak nak pergi tekan kalkulator, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4 sampai 10 kali. Betul tak? Nak buat ke macam tu? Ambil masa. Betul? So dengan menggunakan macam sekarang ni, kita macam dah menerbitkan satu formula. So bila kita soalan suruh berikan sebutan ke-100. Jadi
Awak terus letak. Sebutan ke 100 ialah salin balik 3 tambah 4. Okay. And dia 100 lah kan? So 100 tolak 1. Okay. 3 tambah 4, 100 tolak 1, 99. Okay. Siapa boleh bagi cikgu jawapan? Okay. 4 darab 99 tambah 3. Ambil kalkulator ibu. Okay. Siapa boleh bagi jawapan akhir? Sebutan ke 100 ni. 9. Okay. Lain-lain jawapan saya tengok. Ada yang bagi 399, ada yang bagi jawapan 600. Okay. So kita tengok 396 tu kita belum tambah. So kita tambahkan dengan 3. So 399. Okay. Boleh? Okay. Dalam keadaan ni kalau saya tengok ada yang bagi jawapan lain. Saya rasa yang tu siapa tadi? Hakim. Dia bagi jawapan 693. Okay. Saya tahu apa masalah dia. Mari saya tunjuk Apa yang Hakim buat ialah dia pergi 3 tambah 4. Dia buat yang ni dulu. Lepas tu dia dapat 7. Lepas tu baru dia darab dengan 99. Apa kesalahan dekat sini kelas? Bila dia buat macam ni, sebenarnya dia tidak menggunakan board mask. Awak belajar board mask daripada sekolah rendah lagi sebenarnya. Kubadatato. Kena buat dalam kurungan dulu, kemudian darab, lepas tu baru tambah. Boleh faham dekat situ? So, bracket dulu betul. Jadi bila awak pergi tambah 3 tambah 4, ni awak dapat 693 ni. So awak akan dapat jawapan yang salah. Boleh faham? Boleh faham kelas? Ada yang lupa. So jangan tinggalkan apa yang awak belajar lama-lama tu sebenarnya berguna. Okey, ada yang tak faham lagi. Okey, cikgu tengok ada yang kata cikgu tak faham. Okey, kita buat lagi. Okey, contoh Okey, contohlah saya bagi yang senang je. Okey, 2, 4, 6, 8. Senang sangat. Okey, kat sini apa pola dia Syasha? Syasha tadi kata dia tak faham sangat yang ni. Okey, apa pola dia Syasha? Tambah 2. Tambah 2. Betul lah tu. Tambah 2 kan? So, pola dia tambah 2. Okey. So, bila kita nak tulis dalam ungkapan algebra ni, senang je. Tn. Okey. Siapa nombor pertama dalam urutan nombor tu? 2. 2. Okey, letak 2. Nombor pertama. Lepas tu, lepas nombor pertama, letak pola. Pola tambah 2. Lepas tu belakang dia letak apa? N tolak 1. Dah dapat lah tu. Ni maknanya kita dah menulis pola dengan menggunakan ungkapan algebra. So, kena mention sikit lah. N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Boleh faham? Cikgu, kenapa dia N tolak 1? Kenapa dia N tolak 1? Sebab bila awak masukkan contoh awak tengok. Ini sebutan pertama, betul tak? Ni T pertama. T pertama. So, awak tengok ni. Okay. Kalau T pertama, 2 tambah 2. Okay, N tu 1 kan? Awak bayangkan kalau tak ada tolak 1. So, dia akan jadi 2 tambah 2, betul tak? Dia akan jadi 4. So, apa yang berlaku sebenarnya? Bila kita tolak dengan 1, so dekat sini dia jadi sifar, betul tak? Bila sifar, darab dengan 2, dia akan dapat nombor yang ni balik, iaitu nombor pertama. Dia sebenarnya adalah ini. Okay, bila kita letak N tolak 1 tu sebenarnya dia akan jadi sifar dan dia dapat balik nombor pertama. Okay, yes, betul Hakim. Dia memang formula dia macam tu. Okay. So kalau awak perasan ni, bila dia 1 tolak 1 sifar kan, sifar darab 2, dapat sifar. So dia akan dapat balik 2. Betul tak sebutan pertama ni? Sebutan pertama ni 2 kan? Nampak tak sebutan pertama 2? Okay, so dia dapat balik nombor dia. Okay. So memang formula. Jadi yang paling penting ialah awak ingat yang ni kelas, yang ni. Ni.
Tn sama dengan nombor pertama. Ni dia punya tips. Nombor pertama, lepas tu letak pola, belakang letak n tolak 1. Boleh faham? Yang ni paling penting. Oh, faham, faham. Faham. Okay. Kalau faham, jom kita testing. Okay, buka buku galus, muka surat. Ni muka surat apa? Muka surat 3. Jom. Kita tengok muka surat 3. Okay. Soalan nombor 1. Okay, siapa boleh bagi tahu saya pola? Tambah 4. Okay, good. Tambah 4. Okay. Alright. Now, kita nak tulis. Tn sama dengan, saya cakap apa? Dia punya tu hafal nombor pertama. Siapa nombor pertama? 5. 5. Letak 5. Next, kena letak pola. Tambah 4. Apa pola dia? Tambah 4. Belakang letak apa? N tolak 1 dan kena mention N itu 1, 2, 3. Ni sebenarnya kita nak cakap N tu sebenarnya urutan nombor. Alright. Okay, so jawapan dia yang ni je lah. Okay, dah dapat dah. Setakat ni boleh faham? Oh, cikgu kalau dia mention nyatakan sebutan kelima contoh baru kena buat jalan kiri. Yes. Sabar. Dalam soalan ni dia suruh tentukan pola bagi jujukan nombor. Okay, tapi nanti awak tengok. Soalan yang kedua nanti bahagian B, okay, dia siap cakap. Nyatakan sebutan kelima dan sebutan ke-9. Okay, sebutan kelima dan sebutan ke-9. Alright. So yang bawah ni nanti baru kita kena kira sikit. Tapi dalam soalan pertama ni dia tak suruh, dia suruh tulis dalam ungkapan algebra je. Jadi kita test. Okay, saya nak nombor 4. Okay. Cuba bagi tahu saya apa pola untuk nombor 4. Menolak 4. Good. Tolak 4. Okay, sekarang dah ready? Jom kita tulis. Tn sama dengan apa? Nombor pertama. Siapa nombor pertama? Negatif 15. Apa pola kita? Menolak 4. 4. Tolak 4. Belakang letak apa kelas? N tolak 1. And tolak. N tolak 1. Okay. Okay. Lepas tu, so N dia mention sikit lah. 1, 2, 3. Yang ni awak tulis je. Okay. Dah dapat. Cikgu, Okay. Ya. N sama dengan 1, 2, 3 tu memang wajib tulis Ya, tulis. Kalau saya wajibkan. Saya nak awak tulis. Supaya kita tahu sebenarnya awak nak cakap N tu apa. Okay. Alright. So, nombor 2, homework. Nombor 3, homework. Okay. Alright. Jangan risau. Kita nak buat latihan lagi. Don't worry. Okay, kita pergi yang bawah. Okay. Soalan yang seterusnya ni. Okay, saya tak nak awak ikut kaedah penyenaraian. Okay. Yang ni saya tak nak awak buat kaedah ni. Sebab apa? Sebab saya tahu kaedah penyenaraian ni semua orang boleh buat sebab awak tekan je kalkulator. Duk tambah 11, tambah 11, tambah 11. So saya tak nak awak guna kaedah ni. Sebab kaedah ni senang. Hello. Okay, good. Syasha dah faham. Alright. Siapa kacau Ainul Madiah tu? Adik dia. Okay. Comel je. Okay. Alright, jom kita buat yang ni. Okay, cuma dalam soalan bahagian B ni, okay, lepas kita dah buat formula tadi, kita kena cari sebutan kelima dan sebutan ke-9. Okay, so jom kita buat sama-sama. Okay, bagi siapa boleh beritahu cikgu pola untuk urutan nombor ni? 12 tambah 12. Oh, betul lah 12. Tambah 12. Tambah 12. Yang ni tambah lagi 12. Betul? So pola dia ialah tambah 12. Okey, dah ready nak tulis? Okey, jom kita tulis. Tn sama dengan nombor pertama. Siapa kelas?
Nombor pertama 17. 17. 17 tambah minum adik. 12. 17. Okey. Pola. Letakkan N tolak 1 dan jangan lupa mentionkan N itu ialah 1, 2, 3. Okey. Now, lepas dah buat ni macam kita dah buat formula, betul tak? So, bila dah letak formula ni, okey, kita apa tu? Cari sebutan kelima berapa? So 17 tambah 12. Okey, N tu letaklah 5 kan? 5 tolak 1. Dan ingat, jangan salah macam Hakim tadi. Okey, jangan careless dekat situ. Make sure buat dalam kurungan dulu. Lepas kurungan darab, bukan tambah. Okey, lepas kurungan darab, lepas tu baru tambah. So, 5 tolak 1, 4. Okey, 4 kena darab dengan 12 dulu. So, siapa dah dapat jawapan kelas? Siapa boleh bagi tahu cikgu jawapan? Sebutan kelima. Apa sebutan kelima ni? Yes, good. 65. Okay, good. Anis Syakira pun bagi jawapan. Okay, Anis Syakira, boleh bagi tahu cikgu sebutan ke-9 apa jawapan dia? Sebab dalam soalan ni, dia minta awak sebutan ke-9 dan sebutan ke-5. Okay, so kena cari dua ni. Anis Syakira, boleh? Siapa yang dah bagi jawab ni? Dah kira. Boleh tak? Sekejap ni. Cikgu kalau T5 tambah 5. Kalau T9 tambah 9 lah kan? Kalau T9, apa yang tambah 5? Kalau T9, 9 ni dia ganti dekat tempat N jawab. Jadi 17 tambah 12. Yang lain tu jangan ubah. N tu. Sebab awak kena faham ni. Ni kan N. Ni kan N. So ini dia masuk tempat N. Okay. So 9 tolak 1. Berapa jawapan dia? 130. Dia dah bagi jawapan. Ni Syakira pun dah bagi jawapan. 113. Good. Nice. Ada tak kawan-kawan lain yang ada masalah? Okey tak setakat ni awak ganti dekat tempat N. Contohlah kan kelas, saya minta sebutan ke-1000. Siapa boleh buat? Siapa boleh cari sebutan ke-1000 ni? Cuba. Siapa nak cari sebutan ke-1000? 12,005. Arif dah dapat dah. 12,005. Kita tengok betul tak? Okay. So kita letak balik. Tu formula kita 17 tambah 12. Okay. Tempat N tu letak 1000. Tolak 1. 17 tambah 12. 1000 tolak 1. 999. Mesti darab dulu baru tambah. Okay. Darabkan 999. Okay. And then tambahkan dengan 17. Okey, so jawapan dia ialah 12,005. Nampak? Yes, good. Dah masing-masing. Okey, jadi apa bagusnya teknik ini ialah sekiranya soalan tu suruh awak cari sebutan yang jauh-jauh. 1,000,000, 1,000, awak boleh je dapat jawapan dengan mudah. Tak perlu nak tambah kat kalkulator sampai 1,000 kali, betul tak? Just masukkan dalam formula and then you dapat jawapan. Sampai sini faham? Okey. Tapi, saya nak ingatkan kat sini, okey, teknik ini hanya boleh digunakan untuk sekiranya pola itu tambah atau tolak sahaja. Kalau dia darab ataupun dia bahagi, awak tak boleh guna teknik ni. Okey, cuma saya akan bagi sedikit pendekatan untuk soalan-soalan yang melibatkan darab dan bahagi. Tapi walau bagaimanapun setakat yang PT3 awak perlu arif yang ni. Biasanya soalan akan tanya untuk pola tambah dan tolak sahaja. Okey. Hakim pandai. Okey. Alright. Okey, jadi yang lain-lain ni saya nak awak buat sebagai kerja rumah boleh? Homework. Sebab dah faham kan? Nanti buat Boleh. soalan nombor 2. Nombor 3 dan nombor 4. Alright. Okay, kalau rasa-rasa masa nak buat homework tu tak faham, macam biasa video yang saya mengajar ni kita akan letak dekat awak punya Google Classroom.
Jadi awak boleh klik dan play balik. Kadang-kadang mungkin dalam kelas tu awak rasa macam cikgu laju ke ataupun awak tertinggal ke. So awak boleh check balik. Okay, apa yang tak faham. Okay, kalau tanya cikgu pun boleh. Tapi sebelum tanya cikgu, kadang-kadang cikgu ni lambat. Okay, kadang-kadang cikgu lambat nak reply ke message awak kan. So make sure awak tengok dulu video rakaman. Kalau tak faham juga then baru tanya saya. Okay. Cikgu memang laju, susah nak kicau. Laju ke? Saya laju ke kelas? Saya laju ke? Saya rasa saya macam terangkan satu-satu ni. Okey je cikgu. Lepas tu kita buat sama-sama, betul tak? Kita buat sama-sama. Saya tak suruh ni. Okay? Boleh. Akmal kalau ada apa-apa masalah boleh tanya. Alright? Okay. Kalau mungkin yelah semua orang tak sama. Mungkin ada setengah orang rasa okey, ada setengah orang rasa laju. Tapi apa-apa pun awak boleh tengok balik rakaman, tanya balik. Okay. Ilyasa tanya homework yang mana. Don't worry, homework ni cikgu akan post dekat Google Classroom. Nanti awak boleh tengok mana tempat-tempat kosong yang saya conteng homework. Okay, nanti awak akan nampak tau. Okay, saya ada bagi tulis macam ni. Okay, yes. Okay, nombor 2, 3 dan 4 buat dekat rumah. Okay, next. Okay, ada lagi sekejap. Okay. Alright. Okay, sekarang saya nak terangkan apa itu segitiga Pascal. Okay, sebab dalam tajuk ni kita ada urutan yang special. Saya panggil urutan special iaitu segitiga Pascal dan juga nombor Fibonacci. Okay, so awak tengok Okay, apa itu segitiga Pascal ni? Segitiga Pascal ni dia macam urutan nombor macam piramid. Okay, dia macam piramid. Okay, dia bermula bermula dan berakhir dengan nombor 1 dan mempunyai satu nombor lebih daripada baris yang sebelumnya. Okay, apa yang saya nak awak faham, dia senang je awak. Dia macam ni. Dia mesti start dengan 1. So, awak tengok ruangan ni Okay, 1. Saya ambil warna merah lah bagi awak nampak jelas. Okay, 1. Dia turun sini 1 juga. Dia turun sini 1. Okay, awak tengok petak yang ni. Okay, yang ni pun 1, 1. Tapi petak yang di tengah ni, dia share antara 1 dan juga 1. So, 1 tambah 1 jadi 2. Alright. Okay, tengok barisan seterusnya. Okay, sini turun 1. Sini 1 turun 2. 2 tambah 1 jadi 3. Okay. Yang ni pun sama. 2, 1. 2 bergabung 1 jadi 3. Tapi dekat sini dia turun sama sahaja. Ini adalah urutan untuk segitiga Pascal. Okay. Bukan Pascal yang movie yang tembak-tembak tu. Okay. So, tengok. Ni. Okay, yang ni 1, yang ni 4. So jadi 5 lah. Yang ni pula dia share 4 dengan 6. So dia jadi 10. Yang ni soalan kat awak. Okay, jom kita buat yang ni sama-sama. Okay, yang ni 1 kan? 1 kan? Okay, so turun sini 1. Turun sini 1. Okay, siapa boleh bagi tahu saya yang ni? 2. Tengah-tengah. Yes, good. 2. Okay, sebelah sini apa? Sebelah kanan ni. 1. 1. Sebelah kiri? 1 juga. 1 juga. Okay, yang ni, kotak yang ni, dia share antara 1 dan 2. So 3. dia jadi? 3. Yes, good. 3. Sini dengan sini? 3 3. juga. 3. Bawah ni? Ini? 4. 1. 1. Okay, yang ni 4. Yang ni? 6. 6. Yang ni? 4. 4. Ujung ni? 1. Okay. Boleh faham tak? Boleh. Okay. Yang ni? Okay, yang ni nanti saya akan letak dalam Google Classroom lah. Okay, cuba kita buat yang ni pula. Kita try buat yang ni. Okay. Yang ni awak tengok 8 ni dia pecah 2. So dia pecah, so 8 ni turun situ jadi 4. Jadi sebelah sini pun 4. Dia melibatkan bahagi pula. Tadi tambah kan? Alright. Lepas tu awak tengok 4 ni dia pecah 2 jadi apa? 2. Jadi 2. Okay, kalau yang sini apa?
Ha, apa Satu. kotak? Satu. Satu. Yang ni? Satu. Satu. Okey, sebab dua ni dia pecah dua. Nampak? Dekat ni okey tak? Okey. Okey. Right. Okey. Okay. Alright, okay. So, okay, kita tengok dekat sini. Okay, yang ni apa? Cikgu. Yang Dua. dua lagi, yang dua Dua. lagi satu. Yang satu lagi dua tu. Ha. Yang atas tu mana? kan? Ha. Itu. Yang mana? Yang ni ke? Yang ni ke? Bukan. Dua. Ha, mana? Atas ni. Yang ni ke? Bukan. Kanan. Kanan. Yang ni? Ha. Ini sebab, okay, awak tengok atas ni kan 4. So, 4 pecah 2. Ha. Oh, dah sangkut dah. Hello, dengar tak? Sangkut dah. Hello. Last, dengar Dengar. Dengar tak? Pecah sikit dah 2. Lag sikit Maybe sebab dia dah sejam. Dia macam bagi hint je kat kita. So, stop. Okay. Last sikit je lagi. Okay. So, sini dia akan jadi 1. Tadi siapa yang tadi tanya? Yang perempuan tadi siapa? Okay ke? Dah faham ke? Dia terkeluar cikgu. Dia terkeluar pula kan? Okay. Dah? Dah ke kelas? Dah. Faham. Okay. So, yang ni akan jadi, nampak tak? Yang ni, ni dia tambah balik. Awak tengok ni 1 dengan 1. So, dia jadi 2. Yang ni 1 dengan 1 jadi 2. Dia macam, dia punya corak tu macam gitu tau. So, yang ni dengan ni jadi 2. Yang ni pula awak tengok yang ni 2 dengan 2. So, dia jadi 4. Yang ni pun 2 dengan 2 jadi 4. Yang last kali? 8. 8. So, dia corak sebenarnya. Awak kadang-kadang dalam soalan pola dan jujukan ni, dia sangat kadang-kadang menguji IQ tau bagi saya. Sebab kadang-kadang awak kena tengok ini sebenarnya dia trend dia ni macam mana. Apa dia punya corak, apa dia punya rentak dia. Okay? Yes, macam tulis balik je. Betul, Afiq Ifwat. Okay. So, saya rasa cukup setakat ni. Sebenarnya saya ada banyak lagi aktiviti nak suruh awak conteng dekat Jamboard dan sebagainya. Tapi sebab kita dah pukul 10.07, saya faham ada awak yang ada adik-adik yang nak sambung kelas kan. Jadi saya rasa cukup di situ. Nanti kita sambung pasal nombor Fibonacci. Lepas tu kita dah habis dah untuk bab ni. Cuma saya akan bincang dengan awak soalan-soalan yang ada cerita, yang ada masalah, penyelesaian masalah. Okay, lepas tu kita dah habislah bab ni. Okay, tapi ke awak, jomlah sebab saya tak pernah try lagi dengan pelajar tingkatan 2. Kita try sikit je. Okay, sekejap Saya nak ajak awak menconteng. Siapa yang dah gunakan aplikasi Jamboard ni? Dah, baru semalam. Baru semalam cikgu. Dengan cikgu mana? Cikgu Majidah. Majidah. Yes, good. Sejarah. So awak dah ada kan? Sekejap. Jom kita conteng sikit je. Ada 2 soalan je. Okay. So, sekejap. Cikgu, nanti cikgu bagi link dekat Google Classroom boleh tak? Jamboard tu. Ya, nak bagilah ni. Kenapa? Sebab saya tengah lag, cikgu. Okay. Okay, jom. Okay, nampak tak saya bagi link? Nampak. Okay, jom. Nampak. Jom kita conteng sekejap. Okay, dah boleh tekan dah? Dah? Nampak tak? So nak tekan apa ni?
Hello. Okay, nampak tak? Nampak. Sekejap Okay, nampak tak yang ni? Nampak. Nampak cikgu? Okay. Semua okay? Ada yang dah masuk dah. Farah Nabila dah masuk. Okay, ada yang tak masuk lagi ke? Ni link dia. Boleh masuk. Boleh? Saya tak boleh masuk. Siapa yang tak boleh masuk ni? Saya. Saya tak boleh masuk. Mana saya tadi? Saya nak install. Kena install dulu. Ya. Awak Saya kena nak install dulu. Saya nak install tapi tak boleh. Tapi tak boleh Dia kata version tak apa, tak tahu lah. Okay, Kalau siapa lagi version yang lama- masalah? Kalau versi lama dia tak boleh download. Dia kena beli yang barunya. Ya. update. Okay. Nanti saya tengok cikgu rekod. Okay, tak apa. Boleh je, tak ada masalah. Okay, so awak nampak tak Jamboard saya? Nampak. Okay, so sekarang ni apa yang saya tunjukkan dekat awak tu adalah gambar rajah tapi dia ada pola. Okay, so saya nak, siapa pelajar yang nak nak tunjuk apakah gambar rajah yang seterusnya? Okay, siapa boleh conteng? Random cikgu. Boleh contoh. Saya nak seorang je. Buat apa? Saya faham. Kan awak boleh conteng dekat sini. Nampak tak? Nampak kan? Awak boleh conteng kan? Saya tak boleh. Tak boleh. Dia tak bagi cikgu. Dia tak bagi. Dia tak ada bentuk pensel tu. Oh. Saya tersalah ni ke? Sekejap. Wah, sekejap kelas. Sorry lah. Sekejap. Patutnya boleh edit. Sorry. Newer je. Okay, kejap. Test sorry. Okay. Sekejap, cuba awak klik yang baru ni. Yang ni boleh edit kan? Okay, boleh tak? Dah boleh tak? Okay tak? Boleh tak? Boleh. Boleh conteng dah? Cuba try seorang. Nice. Okay? Alright. So sekarang ni, kita tak nak ramai-ramai. So saya nak seorang volunteer untuk jawab yang ni. Okay, kejap. Nanti ni. Okay, ada yang pelajar yang dah jawab tu. Okay, dia lagi senang. Okay, kelas tengok saya buat Awak klik dekat sini, dekat kotak yang saya dah sedia tu. So awak tak payah klik awak punya kotak. So awak klik yang titik 3, dia ada duplicate kan. So awak duplicate je banyak-banyak. So then, yang lain jangan serabut ni ada pelajar yang dia tengah jawab. So awak je susun je lah. Tak payah awak nak lukis satu-satu kan. Awak nampak tak saya ni? Nampak tak? So duplicate je. Okay. Tambah. Buat next. Tekan apa tak ke? Tak nampak? Tekan apa? Tekan apa? Awak pergi dekat apa yang nak duplicate tu. Awak pergi dekat kotak saya. Contohnya kotak yang ni. Okay, kotak yang awak klik je mana-mana kotak tu. Lepas tu nanti dia timbul titik 3 dekat kanan tu. Lepas tu awak klik titik 3 tu, dia ada perkataan duplicate. So nanti awak boleh duplicate kotak-kotak tu. Jadi tak perlu lukis balik. Cuma tinggal nak susun je. Nampak tak? Okay? So ni nampak. Saya nampak kerjasama awak masing-masing tengah susun ni. Good. Nice job. Alright, good. Betul tak tu?
Buat sampai betul. Jangan banyak sangat duplicate tu. Siapa yang duplicate banyak sangat tu? Okay. Susun sama-sama. Dah. Kita dah nak tamatkan kelas sikit lagi. Yang ni susun lah sini. Okay. Alright, dah siap kan? Ni ke jawapan akhir awak? Kerjasama bersama-sama. Dah. Cantik dah kan? Betul? Okay, next. Last one. Okay, senang sangat. Okay, apa gambar rajah seterusnya? Kita pergi slide yang kedua. Klik slide kedua, kelas. Nampak tak? Yang ni. Slide kedua ni. Okay. Susun. Kita dah pergi ke whiteboard yang kedua. Okay, susun. Okay. Yang menconteng macam gitu tu dah kenapa? Saya suruh susun je. Okay. Ada 4 segi 3. Dah lagi-lagi dah saya punya soalan ni. Awak ni. Macam mana ni? Sudah. Soalan saya dah jadi lain. Okey, kelas-kelas dah lebih masa dah ni. So itu saja untuk kelas hari ni. Okey, Assalamualaikum. Okey, cuma bagi pelajar yang belum klik untuk kehadiran. Okey, tolong klik kehadiran kelas. Kejap. Siapa yang belum klik lagi kehadiran? Saya nak awak klik kehadiran. Siapa boleh repost yang saya punya bagi tadi? Siapa boleh repost saya punya ni tadi Google Form? Okay. Alright, kelas. Sebelum awak leave kelas, make sure awak tekan link Google Form yang saya bagi tu untuk catat kehadiran. Okay. Alright, itu saja kelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. 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 Assalamualaikum. Cikgu, bye. Terima kasih cikgu. Bye. Sama-sama. Nanti buat homework, okay? Okay, make sure klik kehadiran Kita ada 44 orang tadi. Okay, bye. Make sure klik kehadiran, okay? Thank you. Canggih kan ibu kan? Ibu canggih tak? Ibu canggih tak Naki? Canggih. Ibu canggih tak? Terima kasih cikgu. Assalamualaikum.